Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, untuk kali ini sesi PDPR kita akan pergi kepada tata bahasa. Okey, dah lama kita tak menyentuh tata bahasa, jadi untuk kali ini kita akan masuk tata bahasa sikit. Okey, jom. Okey, untuk kali ini kita akan bersembang, berbual, bercerita, belajar sikit sebanyak tentang kata majmuk. Okey, kata majmuk. Apa itu kata majmuk? Kata majmuk ialah dua atau lebih perkataan, itu kata dasar lah, yang digabungkan, yang mempunyai atau yang akan membawa maksud atau maknanya yang tersendiri. Okey. Kata majmuk bertindak sebagai satu unit walaupun lazimnya ejaannya terpisah. Itu rangkai kata bebas lah. Ejaan dia terpisah, tetapi dia bertindak sebagai satu unit. Dia tidak boleh dua atau lebih perkataan ni dia tidak boleh dipisah-pisahkan ataupun ada perkataan lain di antaranya. Kecualilah atas sebab-sebab imbuhan ataupun penggandaan. Baik, kata majmuk yang dieja, kata majmuk ada beberapa jenis. Jadi kat sini dia kata majmuk yang dieja bercantum dipanggil sebagai kata majmuk mantap. Tadi dekat atas ni ialah kata majmuk rangkai kata bebas. Rangkai kata bebas. Satu lagi ialah kata majmuk bentuk mantap ataupun lazim. Dia maksudnya kata majmuk yang sudah mantap. Dia dah tak boleh diganggu gugat lagi dah. Macam itulah lebih kurang. Okey, terdapat juga kata majmuk yang berbentuk istilah khusus dan simpulan bahasa ataupun peribahasa lah. Okey. Baik, dekat sini dia ada cerita pasal dua atau lebih perkataan kata dasar yang digabungkan. Itu kata majmuk. Kata majmuk, dua atau lebih perkataan yang digabungkan yang membawa atau mempunyai maknanya tersendiri. Okey. Kata majmuk ini lazimnya dieja ejaannya terpisah. Okey. Jadi itu yang dipanggil rangkai kata bebas. Ada satu lagi jenis, nama dia kata majmuk mantap. Kata majmuk mantap. Kata majmuk mantap ni dia dah dieja rapat, dieja bercantum. Okey, ada juga kata majmuk istilah khusus. Okey, nanti kita akan tengok apa benda tiga-tiga ni. Tapi sebelum tu dua atau lebih, asal ada atau lebih ni kan. Ini yang lebih ni. Maksudnya tiga perkataan segi empat tepat, segi empat sama ini yang dikatakan dua atau lebih. Mungkin ada lagi perkataan-perkataan lain yang melebihi dua perkataan yang membentuk kata majmuk. Yang itu nanti kalau awak ada peluang, ada masa, awak boleh cari awak boleh cuba untuk cari dan tambahkan ilmu awak tentang kata majmuk. Okey, sekarang kita akan tengok kepada contoh-contoh kata majmuk. Okey, baik. Dekat sini ada contoh-contoh kata majmuk yang dah diterangkan kat depan tadi. Tengok ni, ada rangkai kata bebas, ada mantap, yang berbentuk mantap lah. Ada istilah khusus. Okey, baik. Yang rangkai kata bebas. Inilah kata-kata majmuk. Kalau awak nak tahu kalau awak semua nak tahu, inilah kata majmuk. Guru besar, campur tangan, bandaraya, alat tulis, pejabat pos, jalan raya, balai raya, hari raya, tak ada hari raya Terima kasih, jam tangan, cermin mata, ibu bapa, apa lagi? Dewan makan. Okey. Dan banyak lagi sebenarnya perkataan yang kata majmuk sebenarnya awak pun dah tahu. Awak dah tahu dah apa itu kata majmuk ni sebenarnya. Cumanya apabila dia kata majmuk, tahu tak? Awak mungkin blur sikit. Awak mungkin uh, mungkin
tak tahu sebenarnya, walaupun awak sebenarnya dah tahu tetapi awak tak tahu itulah bendanya. Susah nak cerita Okey baik. Ada satu yang bentuk yang kedua yang tadi tu yang kita dah sembang tadi ialah bentuk mantap. Nampak tak perbezaan dia dekat sini nampak? Kat sini tanda tangan, jawatan kuasa, tanggungjawab, matahari, antarabangsa, warga negara, setiausaha, kaki tangan, Pesuruhjaya, Suruhanjaya. Okey baik. Perbezaan yang paling ketara ialah dekat sini dua perkataan tetapi dieja terpisah. Nampak ni, dieja terpisah. Nampak? Guru besar. Kalau dekat sini yang bentuk mantap ni dia dieja rapat. Tanda tangan. Jawatan kuasa. Tanggungjawab. Nampak? Dia tak ada space lah. Tak ada selang. Tak ada senggang. Tak ada dieja. Tidak dipisahkan. Walaupun kedua ini merupakan dua perkataan. Sama je ni. Sama je. Ini dua perkataan. Ini pun dua perkataan. Tetapi dua perkataan ini dieja terpisah. Dua perkataan ini dieja rapat. Kerana perkataan-perkataan ini sudah menjadi kata majmuk bentuk mantap. Dia dah jadi bentuk yang mantap. Jadi dia confirm dia tidak akan terpisah lah. Okey. Baik. Soalnya ialah istilah khusus. Istilah khusus ni digunakan sama ada dalam pelajaran ataupun bidang-bidang pekerjaan tertentu. Okey. Contohnya deria rasa, temu duga, segi empat sama, segi empat tadilah. Cari gali, kertas siasatan, reka bentuk, mata pelajaran, kanta tangan, lutsina. Okey, nampak? Ada beberapa perkataan kata majmuk yang pergi kepada subjek matematik, ada yang pergi kepada subjek sains, ada yang pergi kepada nampak ni kertas siasatan tiba-tiba je kertas siasatan. Okey, ni temu duga. Temu duga ni ialah interview lah bahasa orang putihnya, interview. Temu duga di mana ada kita kalau kita apa itu temu duga? Temu duga ni ialah apabila kita ingin memohon sesuatu pekerjaan ataupun meminta sesuatu, orang yang nak bagi sesuatu tersebut dia akan temu duga kita. Dia akan bertemu dengan kita dan dia akan bagi kita soalan-soalan atau bertanya kepada kita, ini apa pandangan awak. Samalah macam dalam kelas cikgu nak bagi sesuatu kepada awak, cikgu tanya dah makan ke belum, ataupun awak datang jumpa cikgu, awak tanya awak nak memohon nak minta cikgu belanja makan. Sebelum cikgu belanja awak makan, cikgu tanyalah. Cikgu tanya, boleh nyanyi lagu negaraku tak? Contoh contoh. Ataupun cikgu tanya, kenapa tak beli makan dekat kantin? Itu ialah temu duga. Baik, deria rasa. Deria rasa ni apa yang kita rasa melalui deria kita punya panca indera lah. Kalau rasa ni biasanya dekat lidah ataupun lidah lah rasa masin, manis, pahit dan sebagainya. Segi empat ni matematik lah. Cari gali ini ialah sama ada cari gali fosil, sains ataupun geografi, ataupun cari gali petroleum. Cari gali petroleum petroleum tu minyak lah. Minyak. Okey, kertas siasatan ni biasanya dalam bidang penyiasatan ataupun kepolisan. Reka bentuk. Okey, reka bentuk ini ialah biasanya dalam bidang pembinaan, dalam bidang arkitek, dalam bidang RBT. Okey, RBT Okey, baik, mata pelajaran. Mata pelajaran ni biasa dekat sekolah. Kanta tangan, lutsina ini ialah istilah-istilah dalam sains. Okey, baik. Kita pergi tanda tangan. Tanda tangan ni sains awak lah. Sains. Jawatan kuasa, tanggungjawab. Tanggungjawab ni maksud dia apa Awak kena tanggung dan awak kena jawab akan sesuatu perkara ataupun sesuatu pangkat. Itu ialah
tanggungjawab. Contohnya awak menjadi seorang abang. Tanggungjawab abang ialah menjaga adik-adiknya. Itu ialah tanggungjawab. Maksud dia tanggungjawab. Matahari tahulah matahari yang kita rasa panas berpeluh tu bila kita duduk di bawahnya. Itulah matahari Bukanlah bawah Maksudnya apabila siang yang menerangi kita tu ialah cahaya matahari. Antarabangsa ini international dalam bahasa Inggeris bermaksud hubungan antara bangsa-bangsa ataupun hubungan antara negara bangsa yang wujud dalam dunia. Contohnya Malaysia, Singapura, hubungan Malaysia, Indonesia, hubungan Malaysia, Brunei, Thailand, Malaysia, Amerika Syarikat dan sebagainya. Warga negara ini bermaksud kita ialah kepunyaan sesebuah negara. Contohnya cikgu ialah orang warga negara Malaysia. Okey. Setiausaha. Okey, setiausaha ni ialah orang individu yang bertanggungjawab dalam menulis surat, menguruskan urusan persuratan sesebuah organisasi. Itulah maksud ini orang setiausaha ni ialah orang yang buat surat, orang yang menulis dan sebagainya. Kaki tangan ni pekerja lah. Pesuruhjaya, suruhanjaya ini ialah badan-badan yang mana mereka ni bertanggungjawab terhadap sesuatu yang diamanahkan kepada mereka. Contohnya Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan. Okey, Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan. Suruhanjaya ni kerja dia ialah membekalkan ataupun mengurus tadbir bidang pendidikan di Malaysia. Okey, banyaklah kerja dia Pesuruhjaya ni apa? Pesuruhjaya ni pun orang juga contohnya Pesuruhjaya Sumpah. Mereka ni ialah individu yang bertanggungjawab untuk memperakui sumpah kita. Mereka ini ialah orang yang ada tugasnya lah. Okey, kita tengok rangkai kata bebas. Kat sini ada guru besar. Guru besar tahulah guru besar. Campur tangan. Campur tangan ni ialah tindakan kita mencampuri urusan orang lain ataupun orang lain campur urusan kita. Masuk dalam urusan kita. Bandaraya ni ialah bandar yang mempunyai populasinya melebihi 100,000 ataupun 1 juta. Kalau tak silap bandaraya. Bandaraya. Okey, alat tulis. Okey, apa itu alat tulis? Alat tulis ialah apa yang kita gunakan untuk menulis. Pejabat pos ni tahu pejabat urusan persuratan dan sekarang ni macam-macam kurier, pos laju ada JNT, ada Ninja Van. Itu ialah contoh-contohnya lah. Tapi yang paling asas ialah pejabat pos. Dulu kegunaan dia untuk pos surat saja dulu Jalan raya tempat kereta atau motor atau basikal, lori, bas lalu lalang, itu ialah jalan raya. Balai raya. Balai raya ni ialah satu bangunan yang bangunan awam bangunan awam yang digunakan untuk mengumpulkan ataupun melakukan majlis-majlis dalam sesebuah kampung ataupun taman. Terima kasih. Thank you. Okey. Jam tangan ni apa? Jam yang kita pakai pada pergelangan tangan kita. Itu ialah jam tangan. Cermin mata. Cermin mata ialah cermin yang kita pakai pada bahagian mata kita untuk membolehkan kita melihat dengan jelas. Sekiranya kita rabun lah. Kalau tak rabun, tak payahlah pakai. Tapi fashion. Ada orang pakai cermin mata walaupun dia tak rabun. Okey, kita akan teruskan. Okey, kata majmuk boleh digandakan.
Kata majmuk boleh digandakan kalau nak tahu. Okey, penggunaan kata majmuk ni memang boleh digandakan memang boleh dilakukan. Okey, ada dua yang pertama penggunaan pada unsur pertama saja. Yang ini terpakai kepada semua kata majmuk melainkan beberapa sahaja iaitu yang mantap. Contohnya kertas kerja, kertas kerja. Unsur pertama sahaja, unsur pertama sahaja yang digandakan. Ada rumah sakit, rumah sakit. Mata pelajaran, mata pelajaran. Okey, yang pertama sahaja digandakan. Okey, tengok. Yang kedua penggunaan seluruh kata. Seluruh kata. Seluruh kata. Yang mana ni? Yang ini ialah untuk yang mantap. Untuk yang mantap sahaja. Okey, contohnya setiausaha dia akan jadi setiausaha, setiausaha. Jawatan kuasa dia akan jadi jawatan kuasa, jawatan kuasa. Suruhanjaya, suruhanjaya, suruhanjaya. Ini ialah cara untuk menulisnya. Boleh ke digandakan? Boleh. Tak ada masalah Tapi kena ikutlah aturannya. Okey, seterusnya. Kata majmuk juga boleh menerima imbuhan. Boleh ya. Kata majmuk yang menerima imbuhan akan membentuk kata terbitan. Okey, baik. Dekat sini ialah imbuhan awalan atau akhiran. Kata majmuk yang menerima imbuhan awalan atau akhiran akan dieja terpisahlah. Terpisah. Contohnya, berterima kasih. Terima kasih ni kata majmuk. Kata majmuk rangkai kata bebas tadi tu. Bila terima imbuhan awalan lah. Dia masih lagi kekal. Dia masih lagi kekal dalam dieja terpisah. Okey. Temu ramah. Dia jadi menemu ramah. Masih lagi dieja terpisah. Daya serap. Daya serapan. Okey, masih lagi dieja terpisah. Ni akhiran Ni imbuhan. Imbuhan me. Imbuhan men Imbuhan men. Apabila bertemu n bertemu dengan t ni akan hapus. Jadi dia akan jadi menemu ramah. Okey, baik. Imbuhan apitan. Maksud apitan ni imbuhan tu ada di depan dan di belakang. Apa jadi? Apabila kata majmuk menerima imbuhan apitan, kata majmuk itu, kata terbitan itulah, kata terbitan itu dieja bercantum. Dieja rapat. Contohnya, pertama ibu bapa. Keibubapaan. Okey, ini ialah satu perkataan yang dieja rapat. Okey, tengok ni. Yang kedua, anak tiri. Dianak tirikan. Imbuhan di kan. Baik, bila dia menerima imbuhan apitan ni, dia dieja rapat. Awal-awal tadi tak rapat. Awal-awal tadi dia ialah kata majmuk rangkai kata bebas. Bebas dua perkataan ni dua perkataan. Jadi apabila menerima imbuhan, dia dieja rapat, bercantum. Okey, yang ketiga, terakhir, hak milik. Dihak milikkan. Okey, ini ialah contoh. Ini ialah beberapa saja contoh. Sekiranya awak ingin mencari maklumat lagi, awak boleh mencari banyak sangat maklumat tentang kata majmuk. Ada dalam internet ada, dalam buku ada, dalam YouTube ada. Banyak sangat Jadi sekiranya awak memerlukan maklumat tambahan, awak boleh tengok. Okey. Okey, kita akan pergi seterusnya. Ini ialah apa yang ada dalam buku teks muka surat 92 dan 93, iaitu kata majmuk. Okey, kata majmuk bebas. Okey, baik. Dekat sini muka surat ni dia cerita pasal majlis perkahwinan sepupu Zara yang dihadiri oleh Min Lee. Zara memperkenalkan saudara maranya kepada Min Lee. Baik. Cuba awak tengok dekat sini, ada banyak kata majmuk yang terdapat dalam gambar ni.
yang mana mungkin awak dah boleh agak mungkin dah boleh agak, mungkin juga tak boleh agak, tetapi kita akan cuba kita akan cuba untuk berbincang, bersembang, apa benda kata majmuk yang ada, apa yang boleh kita bincangkan bersama. Okey? Baik. Yang pertama sekali sebenarnya diorang dah bagi dah dalam bulatan ni 1 2 3 4 5. Okey. Tapi mungkin ada benda-benda lain lagi kat sini yang mungkin ada kata majmuk, mungkin ada, mungkin tak ada. Tapi kita tengok yang bulatan pertama sekali ini ialah apa benda ni? Ini dipanggil kaca mata ataupun cermin mata. Okey, ini dipanggil cermin mata. Ni apa benda ni? Alamak, apa benda ni cincin. Cincin emas. Ini ialah cincin emas yang cikgu boleh nampak lah cincin emas lah. Tak tahulah kok ada awak nampak benda lain pula. Okey, yang ini yang cikgu nampak ialah cincin emas. Yang ketiga ni ialah beg tangan, tas tangan, beg tangan. Okey, ada lagi dua dua. Ini dogif, tak tahu apa benda ni jadi mungkin awak boleh cari boleh cari, cuba cari maklumat apa benda ni yang beg ni apa namanya dalam bahasa Melayu. Baik. Dekat sini yang terakhir ialah ada 6, ada satu lagi. Ni ialah baju kemeja ataupun kemeja tea, baju kemeja lah. Ini bukan kemeja tea ini ialah baju kemeja. Okey. Ini baju kemeja dan yang terakhir sekali dalam bulatan kat sini ialah jam tangan. Tengok ni jam tangan yang dipakai oleh orang ni. Okey. Ada lagi ke kata majmuk? Okey, cuba tengok ni. Ni jari Zara ni Jari Zara ni menunjukkan ibu jari. Ibu jari juga merupakan kata majmuk. Okey, baik. Kemudian ni. Ni apa benda ni? Kalau kenduri kahwin biasanya ada benda ni. Atau majlis-majlis majlis-majlis kerajaan ke apa benda ke biasanya ada benda alah ni. Ada benda ni nama dia bunga bunga manggis. Salah bukan bunga manggis, nama dia bunga manggar bunga manggar. Bunga manggar. Tengok ada lagi. Ada satu lagi. Ni yang ada seorang pakcik tengah duduk di atas ni. Ini dipanggil kerusi roda. Kerusi roda. Pakcik ni duduk atas kerusi roda kerana mungkin beliau dah uzur ataupun sakit kaki ke, dia main badminton ke, mengayuh ke semalam kan, jadi dia penat dan dia tak boleh berjalan, dia naiklah kerusi roda. Okey, baik. Itulah dia sedikit sebanyak apa yang cikgu boleh sembang, boleh kongsikan dengan awak tentang kata majmuk. Okey? Baik. Untuk tugasan nanti awak boleh buka dalam GC awak dan boleh laksanakan. Okey, itu saja untuk kali ni. Bye. Assalamualaikum.